Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah untuk menunjukkan pengenalan tentang sistem pengurusan identiti ataupun IDMI. Sekarang saya nak tunjukkan apakah perbezaan di antara admin IDMI dengan guru biasa. Jika cikgu login di dalam sistem IDMI cikgu boleh lihat apakah peranan yang diberikan oleh PPD kepada cikgu di dalam sistem IDMI. Kalau cikgu masuk ke paparan yang pertama ni, cikgu dah login. Untuk cikgu melihat apakah peranan cikgu di dalam sistem IDMI, cikgu klik kepada pengguna IDMI ni, cikgu klik menu pengguna. Di sini cikgu dah boleh tahu apakah peranan cikgu. Cikgu lihat kepada kategori pengguna, iaitu cikgu adalah pengguna sistem dan juga dilantik sebagai admin sekolah. Kalau cikgu pengguna biasa, cikgu klik kat pengurusan IDMI ni, cikgu hanya ada pengguna sahaja. Cikgu klik pengguna, cikgu hanya dipaparkan sebagai pengguna sistem, tidak ada admin pengguna. Kembali pada admin pengguna, bila ada admin pengguna sekolah, maksudnya cikgu adalah admin IDMI untuk sekolah cikgu. Ada beberapa menu yang diberikan kepada admin sekolah. Yang mana yang pertama ni, cikgu tengok kat sini ada laporan. Cikgu boleh lihat kepada laporan pengguna institusi. Untuk melihat pengguna institusi ni, cikgu type je kod sekolah cikgu, kemudian cikgu cari. Akan paparkan di sini laporan pengguna institusi sekolah cikgu. Nama cikgu, kod institusi, email, jenis pengguna dan bila akaun itu dicipta, bilakah cikgu tersebut log yang terakhir. Ini adalah admin saja yang boleh semak penggunaan ini. Di sinilah cikgu boleh semak email. Banyakkannya cikgu-cikgu ada yang tak ingat email ataupun email ini dia tersalah masuk dan tak dapat nak login. Mungkin cikgu boleh semak email yang digunakan. Maksudnya tahulah emailnya tersalah daftar dan sebagainya. Kalau katakanlah email ni cikgu tersebut salah daftar, email tu mungkin dia tak ingat ataupun email tu mungkin dia tersalah type, cikgu boleh ubah email ni sahaja. Cikgu sebagai admin, cikgu pergi kat pengurusan IDMI ni, cikgu kliklah ini maklumat, kemudian cikgu masukkan nombor IC, kemudian cikgu cari. Dia akan paparkan maklumat cikgu tersebut dan cikgu boleh ubah email ni. Ubah email ni, kemudian cikgu klik sini untuk dihantar ke kata laluan sementara, kemudian cikgu submit. Kemudian cikgu suruhlah cikgu yang lupa kata laluan tadi tu masuk semula dalam login dalam IDMI mengikut password sementara yang diberi, kemudian tukar password baru baru boleh masuk. Jadi cikgu kena semak ni email dia, apakah email yang digunakan tersebut, takut guru-guru yang dah daftar tu dia terlupa. Untuk seterusnya ialah untuk admin juga. Kita dah tengok pengguna, kita pergi kat pengurusan aplikasi. Dalam pengurusan aplikasi ni, untuk admin IDMI, kita boleh tetapkan tahap dan juga peranan. Sebagaimana yang kita tahu, mengikut aplikasi yang ada di dashboard ni, kita ada 6 aplikasi. Yang sekarang kita guna ialah pengurusan murid, pengurusan institusi dan pengurusan pentaksiran. Untuk setiap ini, sebagai admin, cikgu boleh tetapkan siapa yang nak menguruskan pengurusan institusi dan juga pengurusan pentaksiran. Cikgu akan dilantik oleh PPD ataupun guru besar untuk menjadi admin, sama ada pengurusan institusi ataupun pengurusan pentaksiran ataupun pengurusan murid. Kalau cikgu lihat yang saya punya ni, cikgu pergi ke aplikasi, cikgu pergi ke tahap dan peranan. Saya sudah diberi sebagai admin hanya 2 sahaja, iaitu pengurusan institusi, pengurusan pentaksiran. Kalau cikgu tengok kat tindakan ni, ada kotak yang berwarna purple ni, bermaksud saya diberi peranan sebagai admin untuk 2 pengurusan ini. Jadi saya boleh melantik lah, saya boleh membuat tetapan untuk melantik guru-guru lain di dalam pengurusan institusi dan pentaksiran. Kalau cikgu tengok pengurusan murid ni, saya hanya ada nama aplikasi saja, tapi dekat tindakan ni tidak ada kotak yang berwarna purple ni, bermaksud saya bukan admin, hanya dilantik sebagai ahli biasa saja. Dia apabila cikgu tengok dekat peranan ni ada 1 ataupun 2 ni, cikgu ada tak warna purple ni, maksudnya cikgu kena buat ketetapan untuk melantik cikgu-cikgu lain mengikut tugas masing-masing.
Okey, saya masuk dulu untuk pengurusan institusi. Untuk pengurusan institusi dan juga pengurusan pentaksiran ni saya dilantik oleh DPD. Ada tengok dulu pengurusan institusi, tetapkan peranan. Kalau saya klik, okey, ini dah akan tulis aktif. Kita tengok kat bawah ni ada peranan. Peranan ni pentadbir pengurusan, guru data, pentadbir mata pelajaran, pengesahan. Sebelah tindakan ni saya ada kotak warna purple. Bermaksud saya boleh melantik pentadbir pengurusan kelas. Ada setengah cikgu kemungkinan hanya ada untuk guru kelas pentadbir mata pelajaran saja. 2 saja, yang lain tidak ada kotak warna purple. Maka cikgu tidak boleh melantik lah dia. Kalau cikgu ada kotak dekat guru kelas, cikgu boleh tagging cikgu lain itu sebagai guru kelas. Untuk pentadbir pengurusan kelas, apa yang saya tagging ialah saya tagging untuk PKP saya. Kemudian saya bagi peranan juga kepada PKP saya ini sebagai admin. Kalau ada gambar ni maksudnya cikgu boleh melantik orang lain juga sebagai admin atau ahli dalam peranan tersebut. Jadi oleh kerana saya ni tidak boleh melantik diri saya sendiri, jadi saya lantiklah KP1 ni sebagai admin untuk peranan pentadbir pengurusan kelas. Jadi bila admin pula yang lantik saya sebagai pentadbir pengurusan kelas. Jadi ada 2 orang kat sini untuk pentadbir pengurusan kelas. Jadi untuk pengurusan kelas ni tak payah ramai-ramai, kecuali kalau cikgu banyak kelas. Jadi cikgu boleh lantik lah beberapa orang pentadbir pengurusan kelas. Saya kembali balik. Untuk guru kelas, saya dah tagging semua guru kelas di sekolah saya. Cikgu tengok kat bawah ni, semua ada nama guru kelas. Cikgu boleh tengok diberi peranan oleh siapa. Kalau cikgu tengok kat bawah ni, siapa yang boleh mentaggingkan cikgu ialah 2 orang ni saja. Saya dengan PKP. Yang lain semua adalah ahli biasa. Pentadbir mata pelajaran, saya tagging 2 orang, iaitu saya dan juga ada seorang lagi ahli biasa, iaitu saya dengan PKP. Mereka kembali balik. Peranan yang lain pula ialah pengesahan institusi, tak ramai juga, untuk 2 orang sahaja, saya dengan PKP. Kemudian kembali balik cara untuk mentagging cikgu guru kelas. Ini cikgu tengok ini tetapan untuk institusi. Guru mata pelajaran tak ada lagi kat sini. Ini hanya untuk guru kelas sahaja. Tengok guru kelas. Cara untuk mentaggingkan guru kelas, cikgu cuma masukkan nombor kad pengenalan. Kemudian cikgu klik cari. Dia akan keluarkan nama cikgu kat sini. Untuk cikgu kelas ni, cikgu tak payah klik pentadbir peranan. Cikgu klik tambah. Bila cikgu klik tambah, dia akan keluar kat sini. Cikgu klik simpan. Akan berjaya. Kemudian pengguna berjaya, teruskan. Cikgu ni dah masuk dalam peranan dia sebagai guru kelas. Tagging seterusnya ialah tagging untuk pengurusan pentaksiran. Beza dengan pengurusan institusi. Ini hanya untuk guru kelas dan juga PKP atau mana-mana guru lah yang nanti untuk memegang pengurusan institusi ni. Kemudian kita tengok pula pengurusan pentaksiran. Klik tindakan tetapan peranan ni. Di sini ada 26 peranan. Bila ada kotak semua ni, cikgu boleh tagging peranan guru tersebut. Semua guru hendaklah di tagging sebagai guru mata pelajaran. Semua cikgu yang mengajar. Cikgu klik yang sini untuk peranan guru mata pelajaran, sebab nanti dia akan boleh mengisi markah untuk USR ataupun PBD. Kalau cikgu tak lantik, mereka tidak akan dapat mengisi markah dalam gerangan pengurusan pentaksiran. Jadi yang mula-mula kita kena buat ialah membolehkan cikgu-cikgu tadi mengisi markah dia di USR ataupun PBD. Selesaikan tagging ini, kemudian barulah cikgu selesaikan apa yang perlu dibuat di pengurusan institusi. Cikgu kena tetapkan kurikulum. Cikgu boleh tengoklah video-video yang sebelum ni saya buat. Cara ataupun peranan pentadbir pengurusan mata pelajaran, dan apakah peranan pentadbir pengurusan kelas, guru kelas dan pentadbir mata pelajaran, pengesah institusi. Bila semua perkara yang ada dalam pengurusan institusi itu dilengkapkan, barulah cikgu-cikgu mata pelajaran boleh meneruskan aktiviti di dalam pengurusan pentaksiran. Saya rasa itu sahaja video kali ini berkaitan dengan IDMI. Pengenalan untuk IDMI dan tugas admin IDMI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.